Assalamualaikum dan hello Zaistream. So anda bersama dengan saya sekali lagi, Zairul Asmawi aka Bro Zais, membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So hari ni saya berbaju Melayu, saya gak berbaju Melayu. Kita ambil feel nak dekat raya lah sikit kan. So tempoh PKPB dilanjutkan sehingga 9 Jun. So kepada anda-anda yang sedang berada di perantauan, beraya di perantauan, bersabarlah, termasuk saya. Okey, so topik yang akan saya bincangkan hari ini adalah berkaitan tentang Suzuki FX 125 berseseran 650cc. So kalau sebelum ni pasal Honda Wave piston size 96 tu, ramai yang argue, dia kata bang start tak hidup lah, apalah. Kenapa terlalu negatif? Sebab apa? Road yang orang kata bersambung tu kemungkinan temporary road saja. Sebab road ni dia bukannya kita boleh suka-suka. Road dia dah memang ada panjang dia. So kadang-kadang kita kena touch up block dan sebagainya sesuaikan dengan road. So nak tak nak, kalau kita nak sesuaikan road dengan block, nak tak nak kena order custom. Nak order custom ambil tempoh masa yang lama. So macam mana nak test dahulu pada blok yang dah sedia ada, kita custom lah dulu connecting road yang orang kata temporary saja, sekejap-sekejap je, nanti pasanglah yang baru. Okey, tapi yang ini korang tak perlu nak argue. Tapi tak tahulah kalau nak argue lagi kan. So ini adalah Suzuki FX 650cc, asalnya FX 125. So nak tahu lebih lanjut, teruskan menonton. Hello. Okay guys, hello. So, suka tonton video-video Zaistream di YouTube, tapi sayangnya data tak cukup. Terpaksa catur data hanya sebab nak tengok video-video dari Zaistream untuk keesokan harinya. So tak perlu risau, sekarang ni RM10 je korang dah boleh dapat SIM card yang mana 89GB data. Okey, 89GB data macam mana? Khas untuk kegunaan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix. 64GB. Banyak betul. 64GB untuk YouTube saja. Valid 32 hari. Prepaid bukan postpaid. So tak ada nak cakap banyak lah. Kepada yang nak, link ada di description dan juga komen yang Okay, so Suzuki FX 650 ini adalah motosikal keluaran Suzuki. Saya pun tak ingat motosikal ni keluarkan pada tahun berapa. Saya pun tak adalah nak cek. Tapi yang saya tahu, lingkungan 125Z keluar, motosikal ni pun keluar. So dan Suzuki FX 125 ni boleh dikategorikan sebagai motosikal pertama 4 lejang yang menggunakan sistem DOS. Wow. Waktu tu DOS ke SOS ke orang tak pandang sangat lah. Sebab apa? Waktu tu 2 lejang lah, senang kata 2 lejang. 125Z, SS, RZ, TZM. Itulah motosikal dia. Yang lain-lain ni orang kata kalau 4 lejang ni datanglah dengan teknologi yang ada nose ke, piston sebesar 500mm ke, pakai enjin rotary ke, orang tak pandang. Sebab apa? Dia 4 lejang, orang lagi fokus 2 lejang. So sebab tu lah orang kata Suzuki FX ni sedikit tenggelam lah. Padahal dia antara model yang menggunakan teknologi yang orang kata 10 tahun ke hadapan pada motosikal lah, paling cepat lah. Okay. So tanpa cakap banyak, saya nak bagi tahu motosikal ni saya jumpa pada YouTube. Saya buka YouTube, saya scroll, saya terjumpa satu channel ni. Dia share pasal motosikal Suzuki FX 125 tapi enjin dia 650. So macam biasalah, bila kita cuba korek from apa info yang kita boleh dapat, bahasa yang digunakan dalam perbualan dekat ruang komen bukanlah bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, yang mana saya pun tak tahu ni daripada negara mana. Tapi motosikal tu hidup
Dan saya try zoom video tu, saya tengok betul enjin dia tu memang besar. Ok, so bila saya tengok enjin tu besar, saya zoom dulu, saya tengok dia besar kan. Saya tengok, adakah ini enjin Suzuki FX yang telah pun dipadankan dengan blok yang custom? Tengok balik blok tu, ni bukan blok custom, nak kata blok CNC pun bukan. Sebab apa? Blok dia tu kalau kita tengok, dia macam sirip angin tau. Dia dikelilingi sirip angin. Dan biasanya design-design blok yang macam tu adalah blok original motor. So saya terfikir, wah, dia padankan blok original motor pada Suzuki FX dia ni. Tapi boleh pula support pula crankshaft dia tu dengan piston yang size 650cc ni, saya fikir. Itu saya mula muskil. Dan bila saya check dekat ruang komen, dalam-dalam tak faham bahasa tu, adalah dalam beberapa komen yang bagi tahu itu adalah enjin DR650. Okey. So apa model DR650 ni? Untuk pengetahuan anda, DR650 ni agak rare lah dekat Malaysia. Dia bukanlah rare sangat. Benda tu ada, tapi sebab bukan tak jumpa, sebab tak kenal. Kalau kenal, kita ni DR650, tapi tak kenal. Bila lalulah 100 kali pun dalam 1 jam, kita takkan pandang sebab kita tak kenal dan kita tak nak tahu langsung. DR650 ni, ini adalah model keluaran Suzuki. Dia design dia macam motocross, tapi pada pendapat saya ini adalah motosikal yang mana speknya digunakan untuk perlumbaan race Dakar. Perlumbaan atas padang pasir tu. So inilah motosikal dia. Motosikal ni motosikal keluaran Suzuki. So apa yang buat saya rasa modifikasi ni menarik bagi saya? Okey, menarik sebab apa? Pertama sekali, walaupun ianya tidak lagi mengekalkan originality Suzuki FX125, tapi owner ni masih lagi berjaya mengekalkan identiti Suzuki tu sendiri. So tak ada dalam kes-kes canggung macam Yamaha SS sarung Angel Lifan. Tak ada dalam kes-kes canggung macam Honda YX5 Angel Lifan. Tak ada. Ini memang model Suzuki yang pasang enjin Suzuki, tapi datang daripada family yang lebih besar, siri yang lebih besar. Enjin DR650 ni, untuk pengetahuan korang, dia satu silinder. Head dia pula bukan Sosh, yang mana single cam. Tapi berapa valve? Ada 4 valve. Saya difahamkan 4 valve lah. Dan dia ada banyak generation enjin ni, motosikal ni. Ada yang orang kata oil cooling, dan ada juga yang air cooling. Sejukan udara dan juga sejukan jenis minyak. So yang dipasangkan pada motosikal ni, itu bukanlah benda yang saya nak tengok sangat. Tapi apa yang saya nak tengok, macam mana enjin sebesar itu boleh nampak cantik je melekat pada Suzuki FX. Tapi kalau tengok balik, bila dah pasang enjin sebesar itu, nampaknya kap Suzuki FX dah tak muat. Kalau nak pasang pun ada bahagian yang perlu potong lah. So kalau nak kata pakai enjin Suzuki DR ni, akan nampak macam motosikal tu masih lagi original, saya rasa tak lah. Tapi sedikit sebanyak, sekali imbas orang tengok body Suzuki, enjin Suzuki, so orang tak argue lah. Orang tak adalah macam motor ni modified ke apa ke. Orang akan buat relax je. Tambahan pula Suzuki FX ni pula, ialah kita pun faham, pengguna dia yang modified, dia taklah famous macam Y-Suku, LC135, Honda Wave 125, EX5. Dia tak famous sangat. Okey, persoalannya, kenapa rakyat Malaysia tak ramai yang tahu pasal Suzuki FX 650 ni? Yang diorang tahu, sebiji Ninja 250 tengah top speed, tiba-tiba FX125 pintas. Itu je yang diorang tahu pasal Suzuki FX125. Tapi pasal kisah FX125 enjin 650 ni, kenapa ramai yang tak tahu? Kenapa? Jawapan saya itulah, sebab kita ni, orang Malaysia ni, dia asyik-asyik Honda. Lepas Honda, Yamaha. Lepas Honda, Yamaha. Dia orang tak ada nak tengok sangat Suzuki pun. Padahal geng-geng Suzuki ni dah jadi astronot pergi bulan dah pun.
Yamaha Honda ni masih lagi fly atas highway tanpa hala tuju. Nampak tak? Rugi kalau kita tak ambil tahu pasal dunia luar sebenarnya. Sebab apa? Nak kata Powerman Malaysia power. Tapi kalau kita rasa kita power, percayalah akan ada yang lagi power. Jadi macam yang korang tengok ni, dia attach enjin DR650. Enjin DR650 ni seseran dia 644cc. Satu silinder. So senang kata maintenance tak sakit kepala lah. Sebab apa? Dia ada satu dapur je. Satu dapur. Dia ada satu silinder, dia ada satu head. Dan satulah laluan exhaust. Tak ada banyak-banyak. Okey, dan enjin ni juga mempunyai kuasa kuda dalam keadaan standard 46. Pada pendapat saya, motosikal ni kalau betul-betul tune up setakat 100 horsepower tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Sebab apa? Y-Suku yang dah upgrade cc jadi 250, 280 pun boleh dapat 50 horsepower. Ini kan pula 644cc ataupun 650cc. Rasanya setakat 100 horsepower ni pejam mata je. Kena tuning yang betul, kena keinginan yang betul dan bajet yang betul. Kalau ada keinginan, ada motor, tapi wang tak ada, semua tak jadi. Okey. So, enjin ni juga dia dalam keadaan standardnya, dia punya compression ratio 9.5/1. Pada saya nak kata enjin ni betul-betul spec competition, taklah. Sebab spec competition biasanya 12/1 dan ke atas. Okey, kalau enjin 2 lejang pula senang kata 6/1 membawa 7/1 dan ada yang paling power pun 8 lah. Tapi 9.5/1 ni orang kata dia steady lah. So, bayangkan kalau dah upgrade jadi piston dia tu dah upgrade yang high dome, yang mana compression ratio dah jadi berapa? 11/1, 12/1. Berapa horsepower yang dapat dihasilkan? Okey. So, daripada gambar, daripada video motosikal ni, saya tengok tak nampaklah saiz poket, ataupun sebenarnya saya tak teropong betul-betul lah. Tapi dengan saiz enjin sebesar itu, apa yang saya boleh katakan adalah kita boleh pakai sprocket belakang sehabis-habis kecil. Kalau saya lah ada motosikal yang macam ni, sprocket belakang saya akan buat saiz 20, mungkin juga 18. Sprocket depan saya akan buat juga 17, 18 ataupun 19. Kalau orang kata tak boleh bang sangkut, okey, kita buat supaya jadi tak sangkut. Macam mana nak buat? Adalah tu cara dia. Sebab apa? Enjin dah sangat-sangat kuat. So bayangkan kalau kita boleh hentak gear 1 meter 100 km/h, gear-gear yang lain macam mana? Lambat cepat tak ada hal lah. Kita tak risau dah pasal enjin ni larat tak larat nak bawa sprocket berat ni. Sebab apa? Enjin besar. So, nak cerita pasal top speed? Tak perlu nak cerita lah. Ok, so korang boleh pergi ke channel ni, nama dia Eternal Venom. Video ni tahun 2014. So, Eternal lah, dah macam nama Kamen Rider. Ok, so korang boleh pergi tengok lah channel ni kan. Korang tengok video. So, banyak sebenarnya orang kata bukan teknologi tapi sebenarnya R&D lah orang kata. Percubaan-percubaan yang orang kata power. Level-level bukan biasa-biasa. Level-level yang mantap lah. So, boleh tengok, korang boleh nilaikan sendiri. Okay. So, tak ada apa sangat yang saya nak komen. Cuma pada pendapat saya, rugi untuk kita tak tahu pasal dunia luar. Rugi untuk sangat kita tak tahu. Video ni pun, video yang asal pun saya tengok view juta. Cuma dekat dalam Malaysia ni kalau sebutlah FX 125 650cc, masing-masing buat muka blur, buat muka menonong, tak tahu kan. Itulah asyik Yamaha dengan Honda je. Geng-geng Suzuki dah jadi astronaut dah dekat bulan. Nampak tak? So, nak tahu lebih lanjut, nak tengok macam mana, nak dengar sendiri macam ni exhaust dia, macam mana dia gerak, macam mana dia change gear, boleh tonton dekat video yang original. Okay, so guys sekalian, halo.
rasa terus nak menonton video-video yang ada di Zai Stream, boleh tengok dekat bahagian tepi ni ada dalam 2-3 video yang boleh korang tonton. Klik dan terus layan video-video yang ada. Bye bye.